يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini kita sekali lagi bersama dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita meneruskan halaman ke-180 pada hari ini masih dalam surah Al-Anfal pada juz yang ke-9, besok hari yang terakhir juz yang ke-9 sebelum kita berpindah kepada juz yang ke-10 dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Cantik baju. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada hari ini Ustaz ya, juz yang ke-9 besok satu halaman lagi juz ke-10. Pejam celik Ustaz. Begitulah Ustaz ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, jangan lupa untuk share di Facebook ataupun beritahu kawan-kawan di Twitter, di YouTube, di mana sahaja untuk kita membuat persediaan Ramadan Ustaz ya. Kita dah berada di Rejab sekarang ini ya, dan kurang 60 hari kita bertemu dengan Ramadan. Penting untuk kita ingat bahawa orang-orang terdahulu mereka membuat persediaan sebelum Ramadan ya, agar kita dapat Ramadan kita pada tahun ini. Kita doakan Ramadan terbaik bersama tuan-tuan, adik-adik yang mengikuti My Quran Time pada hari ini. Jom sama-sama kita lihat kepada halaman 180. Kita lihat sinopsis apa yang kita akan baca, apa yang kita akan faham sedikit daripada halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-26, kita akan melihat kepada nikmat bantuan daripada Allah. Allah ingatkan kepada orang-orang Muhajirin daripada Mekah ke Madinah, dan juga ia adalah juga mesej untuk kita pada tahun ini. Yang pertama. Kemudian pada ayat yang ke-27 hingga 28 ya, jangan khianat terhadap Allah dan Rasul, dan apakah maksud khianat di dalam ayat ini kita akan bincang ya dalam ayat 27 hingga 28. Kemudian diteruskan pada ayat yang ke-29, takwa kepada Allah dan kepentingannya kepada kehidupan kita. Apakah 3 manfaat daripada takwa, dan kita boleh ambil pelajaran yang besar terutama bila kita nak masuk kepada bulan membina takwa iaitu Ramadan. Ayat 30 hingga 31, berbagai bentuk tipu daya dan konspirasi orang musyrik terhadap Nabi adakah berjaya? Kita akan saksikan. Dan disambung pada ayat 32 hingga 33, permintaan orang musyrik untuk didatangkan azab, tetapi Allah tidak menurunkan azab kerana ada sebab yang kita akan baca daripada ayat 33. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian ya, kita melihat kepada ayat 26 hingga 29 terlebih dahulu bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, dan kemudian kita sama-sama melihat isi kandungannya kerana halaman 180 ini Ustaz amat istimewa. Ya, amat istimewa. Tuan-tuan akan terkejut dan terkejut ya dengan mesej yang disampaikan. Bila saya belajar ni sikit-sikit ni Ustaz ya, rasa subhanallah, memang dalam surah perang ni ya, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ni surah perang, tetapi tarbiyah, pendidikan, latihan yang Allah berikan ini masih lagi fasa lecture Ustaz ya. Sebelum nak beritahu berapa bahagian Anfal harta ghanimah, pasal ayat pertama bertanya tentang yasalunaka anil anfal, Allah tak jawab lagi. Allah ingatkan lagi, beritahu tentang analisis perang Badar agar umat Islam lebih fokus kepada kehebatan Allah berbanding dengan fokus kepada harta rampasan sahaja. Tapi ada bahagian yang kita akan tengok pada ayat 41 nanti insya-Allah. Kita mulakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran? Apa khabar mak saya, ibu saya? Apa khabar semua ibu kita Ustaz Fazrul? Lama sangat tak jumpa Ustaz. Lama tak jumpa. Allah rindu Ustaz.
Mudah-mudahanlah nak balik Allah ke SWT. bido ni Ustaz. Ya. Nak kena balik bido Perak. Betul, Ustaz nak balik ke Gong Kijang. Gong Kijang. Terengganu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu kita semua, ibu ayah kat rumah tu terus jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga diri. Mudah-mudahan kami anak-anak dapat nanti satu hari dapat balik jenguk ataupun balik bersama dengan ibu ayah sekalian. Mudah-mudahan barakah Al-Quran pada hari ini bersama dengan kita semua. Sahabat kita Ustaz di Facebook, Ustaz Nur Zainiah Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat Quran Time. Alhamdulillah dapat mengikuti lagi untuk sekian kalinya majlis yang amat membahagiakan. Masya-Allah. Allahu akbar. Kalamullah. Dan Ustaz Fazrul juga para sahabat semuanya, tadi saya mula baca surah Al-Fatihah dengan bacaan Al-Syekh Mahmud Husari, Khalil Mahmud Husari. Ada yang sahabat kita Puan Aisyah Allah, kalau dulu-dulu ada pembesar-pembesar mangkat dan sebagainya mesti TV siarkan bacaan Syekh Mahmud ni. Dan saya pun begitulah dulu masa budak-budak selalu dengar bacaan Syekh Mahmud Husari ni. Jadi minat dan mudah-mudahan kita semua terus meminati Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29 Ustaz ya. Ya. Betul Ustaz? Sampai 29 kan? Okey, permulaan ini ya betul kata Ustaz Fazrul tadi, ada perkara menarik hari ini ya. Saya pun rasa sangat teruja dengan ayat-ayat pada hari ini. Kita sama-sama ikuti sekejap lagi. Namun kita baca dulu beberapa ayat ini. Saya nak cuba permulaan dengan bacaan Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 26 hingga 29 menyambung apa yang telah kita lihat pada siri sebelum ini pada minggu lepas. Misalnya pada hari Jumaat kita membaca wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, bertakwalah, ya, takutlah kamu kepada fitnah yang melanda bukan hanya kepada orang yang zalim sahaja, ya, maksudnya bila azab sampai ustaz, ya, dia boleh sampai pada satu kawasan itu terus, ya. Itu sebabnya mengapa di dalam surah ini Allah memberikan panduan bagaimana nak mengelakkan daripada azab sampai, ya. Pasal kalau semuanya kita dah belajar daripada surah Al-A'raf, ada orang buat masalah hari Sabtu tu, kan. Kemudian pihak nombor 3 lah, kita kata pihak nombor 3 ni ialah dia tak kisah. Dia tak kisah. Pihak nombor 2 adalah orang yang kisah, dia pergi tegur pada orang nombor 1 ini. Jadi orang tak kisah ni pasal dia rasakan bahawa alah yang nombor 1 ni dia dah buat perangai, nanti dia kena azab lah. Tapi sebenarnya kalau dia tidak menjadi orang yang mencegah kepada kemungkaran, Allah tidak akan selamatkan. Ya, Allah tidak akan selamatkan, malah dia sendiri, ya. Cabaran zaman sekarang ialah mungkin masalah itu berada kat luar rumah, kita kata tak apalah, kita tak payah buat kerjalah, kita duduk-duduk saja. Masalah itu boleh datang ke dalam rumah kita, tuan-tuan sekalian, ya. Masalah itu Allah boleh jadikan sebagai azab. Kerana apa? Kerana kita tidak melaksanakan tugas sebagai orang yang memperjuangkan kebenaran dalam kapasiti kemampuan kita masing-masing. Salah satunya tuan-tuan berkongsi hari ini di Facebook, ya. Tuan-tuan sampaikan pada anak, ya, beritahu, bagi tazkirah sikit ke kemampuan masing-masing. Yang pentingnya ialah apa? Mesti buat kerja, ya, untuk mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, rasuah ataupun penipuan, ya, orang yang gila kuasa, kena maklumkan perkara-perkara ini pada pihak yang berkenaan. Maka pada ayat 26 kita masih lagi, kalau tuan-tuan masih ingat, surah Al-Anfal ini 40 ayat pertama ni adalah macam ceramah daripada ayah yang tengok kepada anak yang terus nak ambil makanan, ya. Walillahil masalul a'la, ya. Allah lebih tinggi daripada situ ialah memberi ceramah kepada sahabat-sahabat. Wadhkuru, ingatlah ketika kamu wahai muhajirin masih sedikit, qalilum mustad'afun fil ard, dahlah sedikit kemudian lemah pula, itu ditindas, ya, fil ard, takhafuna an yatakhattafakumun nas, iaitu kamu ini takut, yatakhattafakum ini maksudnya khatafa ni macam apa ustaz, ya, helang tu. Kalau ada ular kat bawah tu kan, dia pum kan, itu namanya yatakhattafakumul nas. Maksudnya manusia nak menculik ataupun nak menerkam kamu, ya. Perasaan pada waktu itu ialah kalau ayam tu kalau dia nampak helang, ya, pup begitu, dia akan lari berdeparan. Inilah perasaan yang dilalui oleh para muhajirin, orang-orang Mekah yang muslim yang berhijrah ke Madinah ini tadi. Apakah yang berlaku? Allah ingatkan, ya. Tuan-tuan masih beri perhatian, awal itu ada perkataan wazkuru, ingatlah, id, peristiwa yang penting. Bila kita jumpa dalam Al-Quran ada perkataan id, ini maksudnya satu peristiwa yang pernah berlaku sebagai nostalgia yang penting diambil pengajaran. Bukan sekadar kita nostalgia ingat-ingat gambar selfie saja, bukan, ya. Ia ada pelajaran. Jadi apakah yang Allah menyatakan? Bila sedikit, lemah dan kemudian rasa takut diterkam oleh manusia lain, ya, fa'awakum, ya, kami berikan perlindungan, iaitu Madinah. Ya, sampai Madinah orang layan, ustaz. Cuba bayangkanlah sekarang ni ada orang daripada Rohingya datang ke negara-negara lain, orang negara tu halau, masya-Allah, ya. Kerana apa? Kerana ia maksudnya dia tidak mendapat rahmat daripada negeri tersebut. Tapi kita harapkan bagi tuan-tuan, pelajaran bagi kita bila kita tengok pada Ansar boleh sambut kepada orang Mekah, kita pun kalau orang itu beriman, ya, tanggungjawab kita untuk menyambut. Kita tak boleh cakap dia ni orang negara lain, apa sebagainya, kerana kita bercakap tentang iman. Ini mindset yang penting apabila kita bercakap tentang Al-Quran. Wa ayyadakum binasrih, iaitu Allah memberikan pertolongan yang amat-amat besar, iaitu salah satunya peperangan Badar. Bantuan daripada Allah datang bertubi-tubi, malaikatnya dengan ketenangannya, dengan boleh apa, ada hujannya, ustaz, ya, sehingga kan
pergilah ya, pergi segala kekotoran dan juga rasa tidak tenang itu tadi. Wa razaqakum minat thayyibat, dan kami rezekikan daripada perkara yang baik agar kamu bersyukur. Ya, Allah nakkan kepada umat Muhajirin ini jangan sekadar tengok kepada harta saja, sahabat-sahabat pasal yang terlibat dengan perang Badar ini adalah ramai di kalangan daripada Mekah tadi. Jadi jangan fokus kepada ini lagi. Ini masih lecture lagi ni. Ya. Jadi kalau ayah cakap kamu ni kena bersyukur kan. Allah dah bagi ini, dulu kita tak ada apa-apa, kita ada rumah sekarang, lebih kurang begitu. Ya, point dia. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Jadi terus dibawakan pada ayat 27 ini bila dah diingatkan kepada nikmat-nikmat, apakah seruan Allah kepada orang beriman? La tahunullaha war rasul. Ya, jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Wa tahunu amanatikum, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan pada kamu, wa antum ta'lamun, iaitu kamu dah tahu perkara tersebut. Apa istilah khianat ini? Bila Allah dah bagi macam-macam, Allah dah selamatkan, bagi perlindungan, Allah dah bagi pertolongan, Allah dah bagi rezeki bagi kita, Ustaz ya. Sebenarnya jangan khianat kepada Allah, dan spesifiknya apa yang dilakukan oleh Rasul memperjuangkan dakwah tauhid pada Allah SWT. Itu adalah amanah yang amat besar. Ya, amanah untuk tauhid. Ya, amanah ini dalam surah Al-Ahzab pun Allah cakap ditawarkan kepada gunung apa sebagainya, mereka tak mampu, tapi manusia mengambil amanah ini. Jadi jangan khianat kepada perjuangan. Itu sebabnya perspektif tentang agama ataupun Islam ini pada sahabat, mereka bukan sekadar masuk Islam sebagai agama rutin harian. Bukan sekadar itu. Pasal kalau masuk agama sebagai rutin harian, Ustaznya, rasanya tak ada masalah. Betul. Tapi bila sahabat masuk di Mekah, masuk Islam itu, mereka sedang berjuang. Subhanallah. Ya, mereka sedang berjuang membantu Nabi untuk memastikan keadilan, ketauhidan itu dilaksanakan. Sama juga dekat Madinah. Mereka masuk Islam bukan sekadar macam sekarang, kalau orang masuk Islam letak IC Islam, lepas tu kelebihan dia dapat zakat, Ustaz. Ya. Dia dapat zakat, dia boleh sembahyang, dia boleh baca Quran, itu orang Islam sebagai agama. Tetapi Islam pada zaman sahabat adalah perjuangan. Dan bila kita baca dalam surah Al-Anfal ini surah Madaniyah, mindset ni apa tuan-tuan? Dia menyebabkan kita bila baca ni kita rasa macam kalau Nabi berjuang, kesannya saya dapat baca Quran sekarang ni dengan selesa depan TV. Saya kena buat apa agar anak cucu saya pada masa akan datang dapat baca Quran tanpa susah, dan juga mereka dapat mengamalkan Al-Quran ini dengan betul, dan tidak ada orang yang memimpin dengan berpandukan hawa nafsu semata-mata. Itu mindset yang dipegang oleh sahabat. Mereka ada deadline. Ya, dia rasakan ini adalah projek bersama dengan Nabi untuk pastikan bahawa Islam sampai kepada ahli keluarga mereka. Jadi dengan ini, mindset ini menyebabkan minimum, Ustaz ya, kalau zakat berapa persen, Ustaz? 2.5%. Betul. Tapi Abu Bakar bagi semua, Ustaz. Allahu akbar. Kan? Abu Bakar bagi semua, Umar bagi setengah dalam perang, ya. Satu perang tersebut kalau tak silap perang Tabuk. Kalau kita fikir-fikirkan, mengapa nak bagi sampai setengah? Kan? Yang wajibnya 2.5% saja. Tapi disebabkan apa? Disebabkan sahabat melihat bahawa Islam bukan sekadar agama rutin, ritual semata-mata, tetapi adalah perjuangan. Itu yang kita akan tengok di hujung surah Al-Anfal nanti. Awal surah Al-Anfal ayat 2 bercerita tentang baca Quran, tambah iman, zikir akan bila diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Tapi 2 ayat terakhir daripada surah Al-Anfal, Allah cakap bahawa orang yang beriman sebenar-benarnya adalah yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad, yang memberi pertolongan sama kepada orang yang berjuang. Jadi ini adalah cara Allah mendidik kepada sahabat, mengingatkan, dan juga untuk kita. Ya, jangan khianat kepada perjuangan. Jangan kita rasa tak apalah kot, yang penting bisnes saya, keluarga saya, kan, ini lebih penting daripada agama ini ataupun kebenaran diutamakan. Itu khianat sebenarnya. Jadi Allah menyatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Cabaran untuk orang terlibat dengan perjuangan ialah 2 perkara. Yang pertama ialah harta-harta, duit. Kan, pasal nak cari duit apa sebab sibuklah. Tak sempatlah nak pergi nak bantu orang ini, nak perjuangkan ini, tak sempat pasal nak cari duit. Itu yang kita kena ingatkan, Ustaz ya, pada tuan-tuan yang berada dekat rumah yang sedang bekerja. Mungkin kita kerja juga ya, tapi jangan lupa ketika di tempat kerja mesti ada perjuangan untuk membawa mesej ini. Takkanlah kita sama macam Acong. Kan, Acong cari duit, kita cari duit. Acong balik tidur, kita pun tidur.
nampak macam ada tak kena kan. Apa nilai di sebalik Islam, takkan seorang-seorang jadi baik saja ya. Jadi ini yang disampaikan. Cabaran pertama adalah harta, yang kedua adalah anak. Ya. Kerana kita cari duit banyak-banyak Ustaz, akhirnya nak bagi pada anak. Kan, nanti anak nak kerja apa, nak duduk rumah macam mana, rumah nak berapa bilik, semua fikir pasal anak. Dan anak ini Allah cakap sebagai cubaan. Ya. Cubaan ini maksudnya kalau lulus, kita tahu macam mana nak menghadapi ujian ini, lulus naik pangkat. Naik pangkat macam sahabat lah. Naik pangkat, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau katakan tak lulus, ya, maksudnya ialah mereka gagal lah, kan, menyebabkan susahlah nak pergi berjuang. Kalau orang-orang munafik pada peristiwa Tabuk contohnya, ya, mereka kata bahawa kalau kami tinggalkan nanti kami, dia lembik jadinya, ya. Dan Allah kata wa annallaha indahu ajrun azim, di sisi Allah ganjaran yang besar. Kalau kita lulus ujian itu adalah untuk mendapat ganjaran daripada Allah, itu lebih besar berbanding dengan kita utamakan bisnes lebih penting daripada membawa mesej kebaikan. Kalau yang bijak ialah sambil bisnes tu sambil bawa bisnes mesej itu, tetapi mesej mesti lebih tinggi. Dia tak boleh sama. Kalau dia sama, mungkin kalau kena pilih nak cakap kebaikan ke ataupun ambil jelah bawah meja. Begitu kan. Pada waktu itu terserlah sama ada khianat ataupun tidak kepada Allah dan juga Rasul. Jadi ini adalah ayat 28. Ayat 29 itu lagi menarik untuk kita bincangkan, tapi kita lihat dahulu kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pada hari ini adalah awal, ya, iaitu melindungi, memberi perlindungan. 36 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini adalah salah satu daripada bantuan Allah. Pada ayat 26 Allah suruh ingatkan bahawa sebenarnya ketika kecil, jumlahnya sikit, ketika lemah, ketika rasa cemas disambar oleh orang lain, ya, Allah memberikan awal, ya, Allah selamatkan, berikan perlindungan di Madinah. Dalam surah Ad-Duha pun Allah cakap pada Nabi Muhammad, ya, iaitu bila bercakap tentang kalau kita stres, ya, kalau Nabi itu rasa macam tak ada perlindungan, Allah yang memberikan perlindungan. Kalau kita ada rumah Ustaz, ya, kalau kita ada rumah, kita ada tempat berlindung, boleh duduk dengan aman, itu tandanya Allah beritahu ini nikmat untuk disyukuri, mesti berjuang. Ya. Ya, dan ini adalah panduan untuk kita bersama. Kita nak terus lagi selepas ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Al-Fadhil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat kita, saya pun sedang lihat dekat Facebook kita ni, semua Allah berinteraksi dengan kita. Semua Allah ada yang sedang berada di klinik bawa anak. Ada sahabat kita kata silap tadi, sahabat subuh sedang cat rumah. Tapi tetap juga pasang TV lah, atau dengar Quran Time TV ataupun Facebook. Jadi subhanallah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala terus permudahkan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian sahabat Al-Quran, apa juga program ataupun apa juga yang dibuat sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala permudahkan untuk terus dalami Al-Quran. Jangan pernah kita rasa putus asa. Ustaz, dah masuk 180 Ustaz, muka surat Ustaz, saya juz 1 pun belum habis lagi katanya. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, kan. Jangan kita tergopoh gapah, tapi biarlah kita dapat ikuti secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan satu hari nanti dapat juga kita membaca Al-Quran dengan baik, insya-Allah taala, memahami dan mengamalkan insya-Allah. Jadi seperti biasa Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak terus menyambung huruf ikhfa hakiki kita, kan. Hari ini kita nak kongsikan huruf yang keseterusnya, huruf yang ke-11, huruf ta. Mari kita saksikan, iaitu huruf ataupun hukum ikhfa hakiki, huruf yang ke-11 iaitu huruf ta. Contoh dalam satu kalimah iaitu
yantiquna. Satu. Kemudian contoh dalam dua kalimah, fa in talaqaha, dan juga contoh tanwin ataupun baris dua bertemu dengan huruf ta, syaraban tahura, syaraban tahura. Okey, baik. Jadi huruf ta ni dekat mana dia duduk? Duduk dekat dalam mulut, Ustaz. Tahu dah, dalam kita belajar dulu kan, makharijul huruf kan, huruf ta duduk kat mana? Huruf ta hujung lidah, dan ditekan dekat gigi kapak atau gigi kacik belakang tu kan. Dan huruf ta ni kalau kita melihat martabat ataupun tingkatan ikhfa kita, iaitu dia duduk di a'la, martabat a'la. Sebab huruf ta tu dia dekat dengan makhraj nun, kan, ataupun dengung tu. Jadi kena hati-hati, dan juga kena tahu juga antara salah satu sifat huruf ta ialah huruf isti'la. Huruf isti'la kan huruf tebal kan. Jadi bunyi dengung dia tu kan, syaraban banta, kan, beza dengan ta. Kalau ta dia tak bunyi dalam macam tu, ataupun dia tak bunyi tebal sebab dia istifal. Ini huruf ta dia isti'la. Jadi kena hati-hati bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ta. Ikhfa hakiki dengung dua harakat. Macam mana ustaz? Kena baca dengan guru. Saya tunjuk contoh dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan ibu sekalian kena praktik pula dengan guru-guru tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ikuti kelas, kelas talaqi dan tadabbur atau apa kelas-kelas pengajian Al-Quran kita untuk kita dalami lagi bacaan kita, insya-Allah taala. Ustaz Fazrul. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi ikhfa hakiki bertemu dengan huruf ta, ya. Maksudnya dia memang kena a'la, Ustaz, ya. Betul. Dia tinggi tambah sikit, pula ya. dia isti'la kan, dia huruf tebal kan. Huruf tebal, ya. Jadi ini panduan untuk kita bersama, dan kita nak meneruskan, ya. Sebentar tadi kita sudah baca sehingga ayat yang ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan 3 perkara, ya. Ada 3 perkara kalau kita membina takwa. Iman telah kita bincang di awal surah Al-Anfal. Kemudian bercakap tentang takwa. Apa beza di antara iman dan takwa? Iman kita percaya, ya, kita percaya dengan rukun iman yang ada, tetapi takwa ini ialah kita buat, ya. Contohnya bila kita masuk Ramadan, Ustaz, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kena buatnya itu ialah kalau dah berimannya kita buat dengan puasa. Betul. Ya, prosesnya itu, dan dia punya outputnya adalah takwa, hasilnya itu takwa. Jadi jika kita ini membina takwa, ya, takwa itu dengan kita melindungi takut kepada Allah, dan dalam konteks ayat 27-26 tadi, ialah takwa itu kita menyokong kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khianat, ya. Dia bukan sekadar takwa itu baca Quran sahaja. Betul. Itu satu, tetapi kalau dalam konteks ayat ini ialah takwa itu merujuk pada ayat-ayat sebelumnya, banyakkan mengingat kepada nikmat Allah dan sila berjuang. Itu maksud takwa di sini. Jadi jika kamu bertakwa, apakah yang Allah berikan? Yang pertama furqana, iaitu membezakan, pembeza di antara yang hak dan yang batil. Kita dapat membezakan sehingga kan kita dulu mungkin kita berceramuk dalam hidup kita. Betul. Tetapi bila dapat Al-Quran, Ustaz, nama lainnya adalah Al-Furqan yang Allah nyatakan pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Kita dapat membezakan, kita dapat uruskan masa kita dengan elok, kita dapat cakap yang elok, kita dapat buat perkara yang elok, yang produktif. Benda-benda yang sia-sia tu kita jadi tak bersemangat dah, Ustaz. Itu namanya furqan, dah masuk ke dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, wa yukaffir ankum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil kita. Kita ada dosa-dosa kecil yang kita buat selama ini, Ustaz, ya. Allah akan hapuskan. Wa yukaffir ini daripada perkataan kafara, kalau ada biji benih itu kita letak tanah, itu namanya kafara, ya. Jadi Allah akan timbuskan segala perkara tersebut, ya. Dan yang ketiganya ialah wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa besar kita, ya. Jadi ini 3 manfaat yang besar, tawaran daripada Allah, wallahu dzul fadlil azim, dan anugerah Allah itu amat besar. Kepada siapa? Kepada orang yang nak anugerah. Lebih kurang kalau Ustaz, kalau kita ada daripada sultan, raja, kata saya nak bagi anugerah Allah. Allahu akbar, Ustaz, ya.
kita amat gembira kan, ini adalah anugerah daripada siapa? Masya-Allah. Allah yang ada anugerah yang azim, Subhanallah, kepada orang-orang yang memilih jalan takwa. Dengan syarat apa? Syaratnya tak boleh duduk diam saja Ustaz ya. Dalam ayat konteks surah Al-Anfal ini, takwa salah satunya ialah dengan tidak khianat kepada Allah dan juga Rasul. Bila dah diberi macam-macam, dah ada rumah, dah ada duit, dah ada anak ke, ataupun salah satu atau dua-duanya sekali, gunakan untuk mengangkat nama dan juga mesej kebaikan, hancurkan keburukan, kerosakan yang ada. Maka kita nak terus dengan ayat 30 hingga 33. Apakah risiko kalau kita berjuang? Kita nak tengok pada ayat 30 hingga 33. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak berpindah pula tuan-tuan dan puan-puan ke ayat 30 hingga 33. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus bergabung dengan kita pada saat ini. Ada yang dari Nürnberg sah. Bukan Banting lah ni, Germany ya. Subhanallah, Puan Alina, dan juga sahabat-sahabat kita di seluruh tanah air, dan sahabat-sahabat kita di Singapura, Brunei dan sebagainya yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan terus kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, balighna Ramadan ya Rabb, berkati kita dalam Rajab ini, dalam Syaban, dan sampaikan kita, pertemukan kita dengan Ramadan al-Mubarak tak lama lagi. Jadi kita nak menyambung bacaan. Tadi saya dah baca dengan Hijaz ayat 30 hingga 33 ini. Saya nak cuba dengan ini tegas bertambah tegas ya. Okey, kita cuba. Ini risiko perjuangan. Subhanallah. Kita kena faham risiko ni penting. Tapi risiko ni Allah backup. Subhanallah. Jom kita baca. Baik, kita cuba Tarannum Ras, kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 30 hingga 33. Allah menjelaskan tentang betapa musuh-musuh apabila kita membawa kebenaran al-haq, mereka cuba untuk mematahkannya pelbagai cara. Dalam ayat yang ke-30, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu wahai Muhammad untuk tiga perkara. Yang pertama adalah liyuth bituk, iaitu menahan, maksudnya menahan ataupun memenjara. Itu istilah yang penting, jangan cakap perkara kebaikan.
Kena gam lah Ustaz. Yes, yes. Gam, kena penjara. Ini semua adalah teknik yang digunakan pada zaman dahulu dan ia konsisten sepanjang zaman kerana orang-orang yang membawa kebatilan tak suka kalau dia ditegur pasal dia mengganggu bisnes dia Ustaz ya. Dia baru ni ada satu website itu dia menghalalkan kepada pelacuran. Allah Ya, sampai tahap begitu sekali dan kita memang kena pihak berkuasa perlu buat sesuatu kerana ia melibatkan pelajar universiti. Pasal dia punya motivasinya ialah apa? Untuk bayar hutang. Ya. Dia sampai tahap begitu kan, dapat income untuk bayar hutang. Ya. Itu dia punya motivasinya. Tapi perkara itu adalah perkara yang batil. Ya. Jadi bila ditegur, mungkinlah dia akan buat macam-macam. Itu yang pertama, menahan nabi, ya. Yang kedua adalah bunuh nabi. Ya, merancang untuk bunuh nabi. Yang ketiga, yang lebih mantap lagi Ustaz ya, perancangan untuk menghalau nabi, mengusir daripada Makkahul Mukarramah itu, ya. Jadi Allah suruh iz ini sekali lagi sila nostalgia ataupun recall balik. Macam ayah cakaplah, kamu ingat dulu tu kan, kamu begitu kan. Ini Allah tengah cakap kepada para sahabat, kepada nabi, wayam kuruna wayam kurullah. Mereka merancang tipu daya, Allah counter balik. Ya, Allah counter balik. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancangan. Don't worry. Pasal ada orang Ustaz ya, kadang-kadang dia suka dengar teori konspirasi Ustaz. Dia dengar dia kata, kita baik-baik jangan tengok TV, nanti TV ni matanya satu, ni macam dajjal dia kata. Kan? Dia suka pakai teori konspirasi. Sebenarnya sebaik-baik konspirator ya adalah apa? Wallahu khairul makirin. Biar Allah handle. Ya, kalaulah nabi takut sangat, Nabi tak bergeraklah daripada Mekah pergi ke Madinah untuk buat itu buat ini kerana bermain dengan teori. Jadi tuan-tuan, kalau ada kawan yang suka sangat teori konspirasi ya, berjaga-jaga sedikit kerana ia mengganggu kepada kefahaman wallahu khairul makirin sebentar tadi ya. Risiko kita fikirkan, tetapi jangan sampai paranoid, rasa terlampau dibayangi oleh konspirator. Sebut tak kena Ya, nak buat itu tak kena padahal kita perlu berjuang. Ayat yang ke-31, wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat kami, ayat-ayat Al-Quran ini, qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Ini adalah satu perkara yang penting Ustaz ya. Yes, satu, tutla, nabi tak banyak, dia tak sekadar bercakap daripada hawa nafsu ya, tetapi nabi bacakan ayat-ayat Allah. Sebabnya dalam My Quran Time ni yang paling penting Ustaz ya, mesti ada tilawah Quran. Ya, penting. Yes, pasal ini adalah datang daripada langit. Lepas tu saya bagi tadabbur ni, ini perkataan saya pun kena respon kepada apa yang ada, tak boleh pula ditambah-tambah dari jauh sangat kan isinya daripada tilawah yang dibacakan. Okey. Tetapi apakah balasan daripada orang-orang yang tidak percaya ini? Dia kata apa? Qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha. Kami dah dengar dah perkara ni. Kan? Ini macam boleh, kalau boleh buatlah sesuatu yang lebih kurang sama ya. Sesungguhnya kami telah mendengar, jika kami menghendaki nescaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran tidak lain hanyalah cerita dongeng orang-orang terdahulu. Jadi ada beberapa level respon mereka. Satu, mereka kata apa? Qad sami'na. Kami dah dengar. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita dah dengar, biasa kan imam, kalau kadang-kadang kita kita harapkan imam tu baca surah Al-Baqarah misalnya, tiba-tiba sembahyang maghrib masa bulan Ramadan, bismillahirrahmanirrahim, saya tak boleh salah kan. Tapi dia baca qul huwallahu ahad je. Kita kat belakang kata Allah. Ingatkan imam daripada yang import ni baca surah besar-besar kan. Ini qul huwallah je. Jangan cakap begitu tuan-tuan. Ya, khuatir kita ni sama level dengan qad sami'na. Alah, aku dah dengar dah ayat ni. Sebenarnya setiap kali surah ayat yang dibacakan itu, dia ada mesej yang besar pada waktu itu. Ia akan membina, kalau orang dekat bank Ustaz ni, dia ada akaun semasa dengan akaun simpanan. Simpanan kita dengan segala amalan Quran ini, satu untuk sampai ke akhirat nanti, tapi semasa ini pun akaun semasa kita pun akan penuh. Ya, ia akan digunakan untuk kita membetulkan balik tauhid kita, kalau qul huwallahu ahad tadi tu. Tapi kalau kita kata qad sami'na ya, law nasha'u laqulna mithla hadha, kami pun boleh baca alah qul huwallah, ambil aku jadi imam. Jangan cakap begitu. Pasal apa? Pasal bukan pasal ulangan surah Al-Ikhlas, tetapi mesej yang ada itu. Dan jangan sampai pula kata in hadza illa asatirul awwalin, ini adalah dongeng semata-mata kan, ataupun alah sikit-sikit Quran. Jangan cakap perkara begitu kerana itu melambangkan apa? Penolakan kepada mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama khianat tadi tu
ya. Kita tak nak jadi begitu. Jadi pada ayat yang ke-32 ini adalah satu respon daripada orang-orang yang tidak suka dengan Nabi. Dia kata Nabi ni penipu je, kan. Tak apalah kalau macam tu kita doa pada Allah. Apa doa yang mereka kata di depan Kaabah ni, di depan Kaabah. In kana hadha huwal haqq min indik fa amtir alaina hijarah. Jika betul lah ini datang daripada-Mu ya Allah, ya, turunkan hujan batu kepada kami, awit tina bi adabin alim, ataupun datangkanlah azab yang sengsara jika benar ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka kata ini bukan daripada Allah. Mereka minta diberikan hujan batu. Mereka cabar Allah. Berani ya. Berani sampai tahap begitu. Mula-mula dah lawan Nabi, kemudian cabar Allah. Tapi menariknya apa? Adakah ini doa depan Kaabah? Biasa kalau cakap depan Kaabah ini, kan? Jangan main-main. Betul, Ustaz. Ya, jangan main-main. Tetapi mereka tidak diazab, tidak turun azab yang mereka doakan. Mengapa tuan-tuan sekalian? Jawapannya ayat 33. Kita nak baca sekali lagi, Ustaz. Ini adalah amat penting untuk kita beri perhatian. Talian hayat ini pada zaman Nabi ada 2, tapi sekarang tinggal 1 je. Allahu akbar. Silakan, Ustaz. Baik. Tuan-tuan, ayat 33 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon keampunan. Jadi apa yang berada pada ayat 32 itu, Ustaznya, mungkinlah pada zaman ini tak ada orang yang nak berdoa depan Kaabah. Betul ke Quran ni betul ke tak betul, kan? Okey, ini dongeng dia. Tak adalah orang cakap begitu. Tetapi ada juga manusia yang memandang betul ke Quran ini boleh selesaikan isu yang kita ada sekarang. Ya, boleh ke COVID-19, isu ekonomi yang ada ini boleh ke Quran selesaikan? Itu juga adalah pertanyaan mencabar kepada keabsahan ataupun kemutlakan kebenaran daripada Al-Quran. Yang kita harap, tuan-tuan, kita bila kita dah baca sikit-sikit ini, kita dapat, memang kita dah nampak dah bagaimana Allah memberikan bantuan. Allah bagi bantuan ini dalam bentuk yang kita dah belajar tadi, iaitu Allah beri perlindungan, Allah beri pertolongan. Kita sekarang, Ustaz, ya, kita dapat dengar Al-Quran ini sendiri pun satu pertolongan besar. Cara Allah nak pastikan kita baca Quran, termasuk saya lah, kan? Saya tengok satu-satu ayat, sebelum ni tak ada pernah kiri. Cara Allah menurunkan wa ayyadakum binasrih yang kita belajar pada ayat 26. Maka Allah kata apa? Allah tidak menjawab kepada ayat 32 tadi, kepada permintaan orang-orang yang tidak beriman tadi, kerana apa? Ada 2 sebab. Kerana yang pertama, wa anta fihim. Subhanallah. Kerana anta, engkau wahai Muhammad berada di kalangan mereka, no way aku akan mengazab. Pasal kalau azab mesti kena semua. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mengapa nabi itu rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya pada orang beriman. Kepada orang yang bukan beriman pun pada waktu itu menjadi rahmat. Kalau tidak, habis, Ustaz. Hancur. Ya, hancur. Kalau katakan zaman Nabi Lut itu, Nabi Lut dikeluarkan dahulu, Nabi Nuh dikeluarkan dulu, lepas tu Allah hancurkan. Tapi Allah tak suruh Nabi, ya. Tapi Nabi dah tak ada sekarang, Ustaz. Nabi tak ada, kita ada talian yang kedua, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Sunnah Nabi, iaitu apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kerana ada di kalangan mereka yang beristighfar. Tuan-tuan yang beristighfar, setiap hari pastikan anak kita solat, pasal lepas solat, masa solat kan kita istighfar, Ustaz, ya. Orang Rabbighfirli warhamni wajburni itu, lepas solat pun kita istighfar. Itu syarat untuk kita masih ada orang istighfar dalam rumah kita, dalam organisasi kita, maka Allah tidak akan benarkan azab menimpa kita. Membawa kepada situasi kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan gambaran luas pelajaran kita.
Di atas kiri itu Muhajirin berborak, ya, Allah bantu kita dah ni macam-macam. Allah. Jangan kita sia-siakan Allah bantu kita macam-macam sehingga mendapat hidayah, mendapat perlindungan. Di sebelah kanan atas itu anak dan harta adalah cubaan. Cubaan Ustaz, ya. Yes. Jadi kita kena pastikan ujian itu kita lulus dengan apa? Dengan kita pastikan sentiasa berjuang. Jangan kita rasa kalah dengan segala cabaran, dan bawah kanan itu Allah tak respon cabaran daripada orang itu kerana Nabi masih ada dan ada lagi orang beristighfar seperti tuan-tuan sekalian. Moga-moga resolusi kita jelas membawa kepada perkara pertama, syukur dengan ingat selalu bagaimana Allah menyelamatkan kita dan memberi rezeki yang banyak. Itu tandanya kita kena bersyukur dengan berjuang. Yang kedua, jaga amanah sebaik-baiknya. Pada ayat 27 yang Allah nyatakan jangan khianat, dan amanah terbesar ialah amanah membawa mesej tauhid dalam segenap amanah tanggungjawab kita. Dan yang ketiga, bina takwa agar dapat kemampuan membezakan hak dan batil dan diampunkan, dihapuskan dosa kita yang lalu. Kita berdoa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami ini manusia biasa, ya Allah, manusia yang lemah, ya Allah. Kami melakukan kesalahan, kami mohon ampun kepadamu, namun kami ulangi lagi, ya Allah. Kami mohon ampun lagi, ya Allah, akan tetapi kami ulangi lagi, ya Allah. Begitulah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Justru, ya Allah, kami menadah tangan dalam kerendahan hati kami memohon ke hadrat-Mu, ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, dosa mak ayah kami, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengadu dosa kami kepadamu, ya Allah, agar diampunkan, ya Allah. Ya Allah, kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini tiada di sisi kami, namun kami sangat-sangat mengharapkan syafaat daripadanya, dan jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepadamu, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah, moga-moga Allah izinkan kita, Ustaz, ya, untuk dikabulkan doa kita, dan kita sedar bahawa untuk kita mengelak daripada azab pada zaman ini ialah satu lagi talian hayat istighfar. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu wadah perjuangan tuan-tuan kita bersama. Tuan-tuan menyumbang idea dan juga jaringan, idea dan juga sokongan agar kita dapat mewujudkan budaya istighfar, selalu mohon ampun daripada Allah, kerana itu adalah talian hayat untuk menyebabkan kita dilindungi oleh Allah dari segala bencana, dan inilah kesedaran yang ingin kita sebar-sebarkan. Kita bertemu kembali dalam ulangan pada jam 5 petang, 10 malam, Ustaz, ya. Yes, yes. Dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan istighfar, satu talian hayat sunnah dari Rasulullah yang perlu kita amalkan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.